Okay, so kita akan mulakan. Okay, bincang, madam akan bincang soalan yang pertama. Semua dah ada soalan kan? Okay, so untuk soalan circle, madam pilih soalan ni, okay, yang maksudnya tak ada yang basic sangat lah. Okay, kita punya soalan dia yang pertama dia kata prove that the equation, okay, dia bagi equation. Ini equation circle, kita tahu dah ini adalah standard equation. Okay, dia kata represent a circle, soalan dia adalah prove that. Okay, so bila soalan prove that, kamu kata macam mana nak prove kan dia ni adalah circle sedangkan dia adalah memang dah standard equation circle. Okay, so pertamanya yang kamu kena tahu sebenarnya circle ni dia adalah subset kepada ellipse. Okay, so kalau kita tengok equation untuk ellipse adalah x minus h, okay, square over a square plus y minus k square, okay, over b square is equal to 1. Ini adalah ellipse. Okay, so bila ini adalah ellipse, okay, kamu tahu nilai A dengan B ni dia tak sama kan? Okay, sama ada A, okay, lebih besar daripada B ataupun B lebih besar daripada A, maka dia ni adalah ellipse. Okay, so untuk equation circle yang dia bagi ni, yang bentuk ini dia bagi ni, okay, kita bahagikan dengan 25, okay, so semuanya kamu akan dapat x minus 3, okay, square over 25, okay, plus y minus 4 square, okay, over 25 and then is equal to 1. Kamu nampak tak dia punya value di bawah dia ni, value dia sekarang ni adalah nilai A dengan B, nilai dia adalah sama dah sekarang ni, iaitu A is equal to B is equal to 5. So bila dia sama, confirm lah dia ni sekarang ni adalah circle. Okay, sebab madam kata kalau ellipse, nampak ellipse bentuk dia macam ni kan, nampak dia tak sama sebab dia punya value dia salah satu tu lebih besar. Sama juga kalau ellipse macam ni. Okay, lonjong macam ni. Okay, kamu bayangkan kalau ellipse ni, kalau kita tarik dia, jadikan dia sama nilai. Sebab itulah kedua-dua bentuk ni dia akan bentukkan circle. Kalau nilai dia tu adalah sama. Kamu bayangkan ni circle walaupun madam lukis ni macam tak circle ni. Okay, biasalah orang maths ni seni kan. Kalau tak madam dah jadi arkitek dah. Okay, so circle ni dia sebenarnya adalah subset kepada ellipse. So bila dia A is equal to B ni nilai dia adalah sama, sebab itulah kita akan buat conclusion. Therefore, okay, kamu salin saja dia punya equation dia x minus 3, okay, square plus y minus 4, okay, square. Okay, kamu akan buat yang 25 ni bawah ini ni, dah bentuk dah ini ni, is equal to 25, okay, is a circle. Kat mana dia punya, okay, main point yang dia nak bagi tahu dia ni adalah circle di sini because A and B the same value. Okay, confirm dia ni adalah circle. Okay. Lepas tu dia kata and that this circle passes through origin. So kalau kita nak tahu dia passes through apa-apa saja nilai, bukan saja origin, okay, apa-apa titik yang dia bagi tu, kalau kita nak tahu dia adalah satisfy ke tidak ataupun dia passes through to the circle, you substitute the value into the equation. Maksudnya substitute, okay, 0.00. Substitute 0.00, okay, into the left hand side, kamu akan dapat the value same like right hand side. Okay, so if we substitute 0, so we can get 0, okay, minus 3 square. Okay, plus, okay, sini pun 0 minus 4 square. Okay, so bila kita kira, we can get, okay, 9 plus 16 is equal to 25. Okay, so dia sama. Okay, atau kalau dalam bentuk general equation, okay, is equal to 0 kan, kalau general equation pun sama, you substitute the value until you get 0, is equal to 0. Maksudnya any point tu dia passes through the circle. Okay, seterusnya dia punya next, okay, question, dia kata find the coordinate, okay, of the other end of diameter through origin. Okay, so maksudnya kalaulah kita lukis, okay, ini kita punya circle tadi, okay, circle, okay, dia punya center dia at 3, 4, okay, dia punya center dia 3, 4, okay, dia kata passes through origin. Okay, so kita boleh buat di sini origin. Untuk circle, okay, ataupun senang cerita topik konik lah.
untuk konikkan apa-apa saja you all sketch. Biarlah tak cantik pun, you all sketch. Okay, so ini adalah 0, 0 origin. Sekarang ni yang dia tanya dia ada n. Dia ada n maksudnya dia punya titik yang hujung lagi satu. Titik yang hujung lagi satu confirm dia akan lalu center. Okay, so the value of center, dia punya point 34, dia suruh cari nilai yang lagi satu, the end of, okay, the end of circle ni, yang duduk di atas circle ni juga. So kita tahu bila sini ni adalah, okay, center, hujung-hujung dia ni, dia sekarang ni adalah diameter. Okay, dan ini adalah titik tengah, midpoint. Okay, so kita boleh cari titik yang lagi satu, kita katakanlah kita letak sebagai X dengan Y. So titik center sekarang ni dia adalah midpoint antara XY dan juga point 0, 0. So kamu gunalah, okay, formula midpoint. Okay, so X plus 0 over 2, okay, is equal to 3. Dan point yang lagi satu untuk Y. So daripada sini kamu dah boleh dapat dah X. Kan? X is equal to 6. Okay, untuk Y ni pula, okay, so Y plus 0 divided by 2, kalau point ini tambah point ini bahagi 2, kamu akan dapat titik di tengah. Okay, so Y plus 0 over 2 is equal to 4. So we can get Y is equal to 8. Okay, so yang dia nak point di end ni point, maksudnya dia punya XY dia sekarang ni adalah 6, 8 lah. Okay, so inilah dia punya cara yang paling senang dan paling cepat. Ada satu lagi cara yang agak susah sikit, kamu kena cari dia punya gradient. Tapi madam tak nak tunjuk lah. Okay, sebab dalam exam ni you all kena jawab kaedah yang orang kata, kaedah yang cepat dan senang, tak buang masa. Okay, so inilah kaedah yang madam rasa semua, okay, pelajar tahu cara macam mana nak cari midpoint antara dua titik. Okay, so siapa yang lupa kena tahulah nak cari midpoint antara dua titik, nilai X ini ditambahkan nilai X ni bahagi 2 dapat dia punya untuk nilai X yang ini. Okay, sama juga Y ni tambah dengan Y sini bahagi 2 dapat untuk nilai Y pula. Okay, itu dia punya. So dapatlah dia punya soalan yang dia tanya, cari dia punya titik end of diameter tu. Okay, seterusnya dia kata the circle cut the X, okay, the exists at point P and Q. Maksudnya kita punya equation circle kita tadi dah ada. Dia punya soalan tanya, dia kata cari, okay, exist. Nampak tak dia punya word dia adalah exist. So bila exist, maksudnya bila dia potong X exist, okay, katalah ini kosong-kosong kan, sini dia lalu dia potong. Ini adalah X exist. Okay, ini adalah X exist. So bila X exist, nilai Y-nya adalah 0. Okay, lepas tu sebab dia kata exist, okay, kedua-dua exist, ini adalah Y exist. Okay, so kat sini Y exist X yang 0. Okay, so daripada equation yang kita dah ada, equation circle tu tadi, okay, so X minus 3 square plus Y minus K square. Okay, dia punya sini ni tadi ni 4. Okay, so square is equal to 25. Kita boleh substitute. Tak payah you all nak expand. Jadikan dia general equation. Tak perlu. Tak apa. Okay. So substitute. Okay. At Y exists. So kita punya value sekarang ni adalah X is equal to 0. So you substitute with the value X 0. So kita akan dapat 0 minus 3 square. Okay. Plus. Okay. Y minus 4. Okay, so kita nampak tak punya Y exists X yang 0. Okay, Y minus 4 square is equal to 25. Okay, simplify. So 9 plus, okay, Y square, okay, minus 8Y plus sini adalah 16 is equal to 25. Okay, so kita akan dapat Y square minus 8Y. Sini 25 bawa ke sini, minus jadi 0, so is equal to 0. So we get two value of Y because quadratic. Okay, so factorize Y, so we can get Y. Yang ini pula adalah Y minus 8 is equal to 0. So kita dapat Y is equal to 0 dan lagi satu Y is equal to 8. Okay, maksudnya betul lah dia pasal true dia tadi ni pada 0, 0, satu titik Y dia 0, satu lagi titik dia punya Y dia adalah 8 kat sini lah. Okay, maksudnya titik di sini,
Okay, X kita ni adalah 0. So point kat sini yang atas tu adalah 0, 8. Okay, dia punya at X exist. Okay, ya, pada Y exist pula, okay, pun sama. Kalau tadi Y exist, at X exist. Okay, X exist. Kamu semua ni kena tahu kalau X exist, nilai Y is equal to 0. So kita substitute pula dekat equation kita ni dengan Y pula 0. So X minus 3, okay, square plus, okay, 0 minus 4 square is equal to 25. Okay, so kita akan dapat X square minus 6X plus 9. Okay, plus 16 is equal to 25. Okay, pun sama 25 habis. Okay, so kita akan dapat X, kita faktorkan X, so we get X minus 6 is equal to 0. So we get the value of X is equal to 0, lagi satu X is equal to 6. Okay, so kita punya point lagi satu, yang ini tadi ni ialah Y yang 0, X-nya adalah 6, okay, so dia adalah 60. Okay, so ini pada Y exist, okay, dan 60 ni adalah pada X exist. Kalau kita lukis kat sini lah, okay, so sini titik 60, okay, dan di atasnya adalah 0.08. Okay, dia cut ataupun dia intersect, okay, at X exist and Y exist. Okay, so soalan ni walaupun nampak pendek tapi banyak benda yang dia tanya. Dalam satu soalan tu ada berapa soalan dia. Okay, so dia punya markah dia pun akan banyak jugalah. Okay, seterusnya dia kata prove that PQ is a diameter. Okay, so kita nak tunjukkan, okay, nak provekan PQ tu adalah diameter. Katalah kat sini kita punya P, okay, ini kita punya P, ini adalah kita punya Q. So cara nak showkan dia ni adalah diameter, banyak cara juga. Okay, so salah satu cara dia lah kamu cari jarak antara dua titik. Okay, kamu cari jarak antara dua titik, okay, 60 dengan 08 ni kamu akan dapat nilai dia 2 kali radius. Okay. Okay, so bila 2 kali dia punya nilai dia, so kamu kena tahu cari jarak antara dua titik lah dalam topik circle ni. Okay, wajib tahu nak cari jarak antara dua titik. Okay, so 60 ke titik 08, okay, dia punya jarak dia, okay, so katalah jarak PQ is equal to, okay, so PQ is equal to set, sini 6 minus 0, so kamu akan dapat 6 square plus, yang ini pula 0 minus 8, okay, so sini akan jadi negative 8 square. Okay, so is equal to, yang ini kamu akan dapat set 36, okay, plus 8 square is 64. Okay, so is equal to set 100. So set 100 adalah 10. Okay, so 10 ni adalah 2 kali radius, sebab kita punya radius tadi dekat soalan kita nampak tak? Inilah kita punya radius tadi, 5. So when R is equal to 5, so dia kata so show dia ni adalah diameter, so confirm lah, okay, dia ni adalah diameter untuk circle ni sebab dia dapat 2 kali radius, 2 times of radius. Okay, to show lah kan, okay, itu adalah diameter. Okay, seterusnya dia kata find the equation of the tangent to the circle at 0, 0. Okay, so untuk cari equation of tangent, okay, ada 2 kaedah okay, iaitu kaedah guna formula, sebab formula dalam exam dia bagi untuk dapatkan equation of tangent, okay, equation untuk equation tangent dia bagi dalam exam formula. Okay, kalau dia tak bagi, kamu kenalah buat secara manual kalau tak ingat dia punya formula dia. Okay, so dia punya equation of tangent at the point 0, 0, maksudnya yang dia suruh cari sekarang ni adalah yang ini, yang Madam lukis ni. Ini adalah equation of tangent at point 0, 0. Okay, so kita gunakan formula. Formula dia adalah x1 plus y1.
Okay, plus G sini adalah X plus X1. Okay, plus F ini pula Y plus Y1. Okay, plus C is equal to 0. Okay, ini kalau guna formula. Okay, formula. So untuk equation yang kamu dah ada, equation circle tadi, you all tahu dah sekarang ni, dia punya nilai dia, okay, dia ni kamu kena expand lah, jadikan dia general equation. So kamu akan dapat X kuasa 2, okay, tolak, okay, minus 6X plus 9 plus Y square minus 8Y plus 16 is equal to 25. Okay, so we can get general equation X square plus Y square. Okay, so sini minus 6X minus 8Y. Okay, so 16 plus 9, 25 minus 25 habis. So is equal to 0. Okay, itu dia punya general equation untuk circle. So dia punya center dia, okay, center dia tadi adalah 3, 4. Okay, center untuk circle 3, 4, kamu kena ingat kalau HK, okay, dianya adalah 3, 4 center dia. Tapi dari segi G dengan F, kamu jangan tertukar sebab dianya adalah negatif G, negatif F. Okay, so bila negatif G, negatif F, dianya adalah 3, 4. Okay, that's why the value of G dia, therefore G is equal to negative 3. The value of F dia adalah negative 4. Yang itu. Jangan tertukar. Okay, sebab kalau HK, dianya adalah positif HK. Kalau G dengan F, dia mesti negatif G, negatif F. Okay, so kita akan masukkan ke dalam kita punya general equation ni dia punya equation formula untuk dapatkan equation, okay, of tangent at a point 0, 0. Okay, so di mana 0, 0 ni adalah titik X1, Y1. So kamu gantikan sajalah. Okay, so sini X, kita punya X1-nya adalah 0 plus Y, Y1 pun adalah 0. Okay, kita punya value of G tadi negative 3, so plus negative 3. Okay, dan di sini adalah X. Okay, so X plus 0, madam buat X sajalah. Okay, kita punya F-nya ialah plus negative 4 sebab F-nya negative 4. Okay, dan di sini adalah Y sebab Y plus 0. Okay, and then the value of C kita tadi adalah 0. So is equal to 0. Okay, so X times 0, 0. Ini pun adalah 0. Okay, so kamu akan dapat negative 3X. Okay, minus 4Y is equal to 0. Itulah dia punya equation of tangent. Tapi kalau boleh kamu bagilah, tak naklah negatif-negatif macam ni. So kita akan bagi dalam bentuk yang dah simplify iaitu 3X plus 4Y is equal to 0. Okay, sebab dia ni ialah equation of tangent. Ingat dia mesti, maksudnya dia mesti X dengan Y. Dia tak ada dah kuasa 2 dah. Dia mesti berbentuk equation linear lah, garis lurus. Okay, ini kaedah kalau kamu guna formula. Okay, kalau kamu nak buat manual pun boleh. Okay, so kamu perlu dapatkan gradient. Tapi kamu kena ingat gradient yang kamu cari ni adalah gradient of normal. Ingat semua normal akan lalu center. So you all boleh dapatkan gradient of normal. So gradient of normal dia adalah 4 minus 0 over 3 minus 0. So gradient of normal dia adalah 4 over 3. Jangan tertukar gradient dia mesti Y dulu duduk di atas. Okay, so Y duduk di atas. Okay, Y over X, so 4 over 3 ini ialah gradient normal. So dia nak equation of tangent, so automatic M tangent dia adalah sama dengan negative 3 over 4. So kamu gunalah formula Y minus Y1 is equal to M X minus X1. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Okay? Okay. So itu adalah yang nombor 1. Dengar ke suara madam? Aku cakap sorang-sorang je. Lain tak ada kan? Cakap sorang-sorang. Tadi madam nampak macam Khairil ada masuk. Dengar tak? Dengar madam. Dengar. Okay, good. Thank you Khairil. Okay, seterusnya kita tengok soalan nombor 2 Okay, kalau boleh nak habiskan 6 soalan tu.
Okay, so dia kata the circle. Okay, kamu tengok betul-betul. Kamu kata, kenapa pula ni circle sedangkan ini adalah soalan ellipse? Bukan, ini memang circle. Tapi saja je dia bagi dalam bentuk macam ni. Nampak tak? Di bawah dia sekarang ni adalah sama. So, bila sama macam ni, sebab itulah dia ni adalah equation of circle. Dia saja nak takutkan kamu. Dia kata, saja nak bagi nampak macam ellipse ni, kenapa pula dia kata circle? Circle lah sebab nilai dia sama. Kalau nilai tak sama tu barulah dia adalah ellipse. Okay, so kita punya equation circle sekarang ni adalah x minus 9 square, okay, plus y minus 3 square is equal to 45. Ingat ini adalah equation, standard equation untuk circle. Kalau di bawah tu yang 45 tu dia bukannya standard equation. Standard equation untuk circle dia mesti berbentuk macam ni. Okay, sebab x minus h square plus y minus k square is equal to r square. Okay, so kita punya r square sekarang ni adalah 45 lah r square. Tapi dia saja bagi bentuk, saja nak takutkan kamu nampak macam ellipse. Okay. So dia kata show that the line y is equal to 2x is a tangent. Okay, so nak buktikan dianya adalah tangent y is equal to x, kita gantikan sahaja ke dalam equation circle. Sebenarnya kamu tak expand, maksudnya tak perlu expand dalam bentuk general equation pun boleh. Okay, tapi nanti kamu akan expand simplify juga sebab nak jadikan dia dalam bentuk kuadratik. Okay, so nak senang kita expand awal-awal lagi lah. Okay, so x square minus 18x plus okay, 81 plus y square minus 6y plus 9 is equal to 45. Jadikan dia general equation lah. Okay, so x square plus y square. So ini 18x. Okay, dia punya ni 18x. Okay, lagi minus 6y. Okay, x minus 9. Okay, itu adalah 3. Betul, 6y. Okay, yang ini pula, okay, plus 45 is equal to 0. Sebab 81 plus 9, 90. Okay, so sini 45. Okay, ini dia punya general equation. Okay, so show that the line y is equal to 2x. Kamu ganti je y ni dengan 2x. Okay, so y ni dengan 2x. Kita akan dapat x square plus y-nya adalah 2x. Okay, square minus 18x minus 6. Y-nya adalah 2x. Okay, minus, okay, 6 dah ganti ni. Okay, so plus 45 is equal to 0. Okay, so kita ganti dan juga simplify. Kamu akan dapat x square plus 4x square minus 18x minus 12x plus 45 is equal to 0. Okay, so simplify lah sampailah dapat kuadratik. Okay, so dapat 5x square. So yang ini pula minus 30x minus 45 is equal to 0. Dan kita boleh simplify lagi. Okay, jadikan dia sebab dia 5 ni kan. Okay, so divided by 5. So x square minus 6x plus 9 is equal to 0. So dia kata show that the line, kalaulah dianya adalah tangent, okay, maksud tangent tu dia adalah touch. Bila touch dia hanya ada satu titik sahaja. So bila dia ada satu titik, maksudnya kamu guna discriminant. Okay, iaitu b square minus 4ac. Sepatutnya kalau dia tangent, kamu akan dapat is equal to 0. Okay, so ini Madam nak refresh, nak ingatkan balik lah. Okay, so kalau dianya adalah touch atau tangent, b square minus 4ac sepatutnya dapat 0. So kalau yang ini nama dia tangent. Okay, tangent ataupun touch lah. Okay, ayat lain bagi tangent adalah touch. Okay, so kalau b square minus 4ac, okay, so 4ac, kalau kamu kira nilai dia dapat positif, maksudnya dia punya circle tu dengan line tu dia cut. Okay, cut. Kalau b square minus 4ac, kamu kira dapat nilai dia negatif, maksudnya dia do not touch atau do not cut. Okay, itu. Ni nak refresh, nak balik, nak bila dah halang dia sebut, okay, pasal okay, tangent ataupun kita guna discriminant.
Okay, so daripada sini kita kira lah B square. So the value of B kita adalah -6, okay, square minus 4. Dia punya A-nya adalah 1, okay, dan dia punya C-nya adalah 9. Okay, so is equal to 36 minus 36. So kita dapat is equal to 0. Okay, when we get is equal to 0, maksudnya show lah, dia kata show that. Okay, because B square minus, okay, 4AC get 0. So kita akan buat conclusion, okay, Y is equal to X is a tangent. Okay, semua soalan show ke apa, you all kena tulis dia punya conclusion Okay, sebab conclusion kamu tu yang kamu tulis tu akan bagi kamu 1 markah. Okay, tulis therefore the line is a tangent because B square minus 4AC is equal to 0. Dia punya keyword dia adalah B square minus 4AC is equal to 0 dan kamu tulis dia punya seolah-olah macam salin semula ayat tu. The line Y is equal to X is a tangent, okay, to P. Okay, seterusnya, okay, dia punya soalan dia, okay, apa lagi yang dia tanya, dia kata, okay, at the point and contact Q. Maksudnya, okay, find the coordinates point of contact Q, maksudnya dia punya point yang dia minta tu lah, berapa. So, kamu dah kira dah tadi dia punya equation, okay, equation yang kamu buat ni dah dapat dah dalam bentuk kuadratik ni, okay, so dia nak dia punya point dia. So, kamu selesaikan kuadratik ni macam biasalah. Maksudnya x square, okay, so x square minus 6x plus 9 is equal to 0. Confirm kita akan dapat satu saja titik sebab dia touch, dia tangent. Hanya ada satu titik. So x minus 3 k square is equal to 0. Therefore x is equal to 3. So when x is equal to 3, soalan kata find the coordinate of its point. Okay, so when x is equal to 3, kita tahu dah sekarang ni dia punya line dia y is equal to x. So kita gantilah ke dalam equation. So y is equal to 2 times kita punya x-nya adalah 3. So y is equal to 6. Therefore the point of Q adalah 3, 6. Kita kena jawab ikut kehendak soalan. Soalan nak apa? Semuanya kita kena kira, kita kena bagi. Okay? Boleh? Faham Okay, seterusnya dia kata, show that the tangent to P at the point R has equation. So yang ini, equation circle tadi dah ada. So madam rasa madam nak skip lah sebab madam dah tunjuk dah dia punya, okay, equation of tangent. Okay, to P at point. Nampak ada perkataan at point. Okay, so kalau kamu lukis dia punya, okay, ini adalah kamu punya circle. Okay, dia kata show that the tangent to P, okay, at point R. Okay, sini adalah R. 6, 9 ni, dia suruh tunjukkan dia punya equation dia tu yang ini. Okay, maksudnya kamu akan guna formula lah, sama jugalah equation of equation yang tadilah yang x, x1 tu. Macam biasa kamu guna. Okay, dia punya point dia. Equation of tangent. Pada titik, okay, dia punya gradient dia, okay, kalau nak kira secara normal pun boleh. Okay, kita guna secara manual Okay, sekejap. Tadi kita punya equation circle dah ada. Okay, ini kita punya circle tadi. Dia punya center dia adalah 93. Okay, dia punya center dia 93. Okay, lepas tu dia punya point R dia adalah 69. Okay, sini, katalah sini, sini. Okay, R dia, okay, 69. Okay, so dia kata find the, show that the tangent to P at point. Okay, so sini at point. Okay, tangent dia. Okay, sini. Show that the line Y is equal to, okay, 2x is a tangent to P. Maksudnya yang tadi ni dia suruh tunjukkan 2x is a tangent to P ni. P. Okay, find the coordinate of its point of contact Q. Okay, Q ke P ni benda sama ni sebenarnya. Okay, dia suruh cari. Okay, sini sebenarnya P, Q kena tukar lah. Sebab kata its contact point of Q. So sini tangent to Q lah. Okay, sebab point yang sama titik ni sepatutnya sini Q Okay, soalan mana boleh sekejap P. Oh, P ni circle. The circle P. P ni nama circle ni. Circle P ni nama dia. Okay, nama circle tu nama P. Jangan confuse pula. Soalan dia punya titik dia tu memang titik Q. Okay, is a tangent to P. P tu adalah nama circle ni. Circle dia nama P. Okay, so yang ini dia punya R dia ni 69.
Okay, kamu akan cari guna manual pun boleh. Kalau manual macam yang madam kata lah, you all kena dapatkan dia punya gradient of normal. Lepas tu dapatkan dia punya gradient of tangent. Tapi seeloknya kamu gunalah formula yang x1 plus y1 tu. Plus sini g, sini x plus x1 plus f, sini y plus y1. Plus C is equal to 0. So dia punya titik 69 ni adalah point X1, Y1 lah. Boleh madam sikit lah sebab soalan dia tu seolah-olah dia dah bagi dah jawapan. Sebab tu lah soalan dia tu kata show. So kamu perlu cari sampailah dapat sama macam ni. Dapatlah dia punya equation dia. Sebab madam takut tak sempat nak bincang pula sebab nanti madam Nurul Nadia nak akan ambil untuk bahagian ellipse dan juga parabola pula. So kita pergi pula untuk next question. So soalan nombor 3. Find the equation of circle with its center at 3, 2 and touch the line. So apa-apa saja madam kata you all sketch. Ini circle, center dia adalah 3, 2. Sini center 3, 2 and touch the line. Maksud touch tu dia adalah tangent. So tangent kalaulah kamu tengok dia punya equation, kalau kamu congak pun dia punya x dia tu adalah negatif. Tapi sebenarnya kalau kamu nak lukis gradient x positif pun tak apa, tak ada masalah pun. So inilah kita punya garisan. Inilah garisan ni, sangat bengik dah ni. So inilah dinamakan sebagai touch the line. So inilah line for x plus 3y minus 5 is equal to 0. So kita tahu nak cari equation circle, kita perlu ada center dan juga radius. So bila ada center dan juga radius, center dah ada. So sekarang ni radius yang tak ada. So bila tak ada radius, kamu kena faham. Ini adalah tangent. Ini adalah tangent. So ini adalah normal. Sebab semua normal akan lalu center. So 3, 2. So dia punya radius dia sekarang ni adalah titik sini ke garisan. So kita namakan inilah dia punya R. So untuk dapatkan R untuk kes yang ini, dia ada formula dia. Formula dia nak senang ingatkan, dia punya formula dia kamu ambil equation line ni, nampak madam buat ni 4, macam seolah-olah salin semula equation line ni 4, tapi X ni kamu gantikan dengan H. Iaitu X tu H dia adalah 3. Plus 3, dia punya Y dia kamu gantikan dengan K, 3 times 2. Minus 5. Macam biasa, equation dia ada minus 5. Tak payah letak yang is equal to 0. Di bawah dia, set 4 square plus 3 square. Ambil yang di depan ni sahaja. 4 square plus 3 square. Kamu akan dapat terus dia punya R dia. Itulah dia punya formula. So sebenarnya kalau dalam exam, kalau formula dia bagi pun dia akan tulis modulus. Sini dia akan bagi AH plus BK minus C. Tapi kalau kamu tengok formula pun kamu tak faham, maksudnya confuse yang mana satu, masalah juga. So senang cerita yang equation line ni kamu jadikan bentuk macam ni. Bentuk ada X, ada Y, ni nilai ni sama dengan kosong ni. Ganti je X dengan Y ni dengan nilai, X ni dengan nilai H, Y ni dengan nilai K. Letak di sini. So terus je kamu akan dapat nilai R. So R tu kiralah pastikan dianya adalah modulus. So 4 times 3 adalah 12. Lepas tu plus 6 minus 5 over. So yang ini akan jadi 16 plus 9. So kamu akan dapatlah dia punya nilai R dia. So yang ini 12, plus 6, 18. So sini akan jadi 13 over 5. So dapatlah dia punya nilai R. Bila dapat dah nilai R, centernya pun dah ada. So kamu masuklah ke dalam standard equation. X minus H square plus Y minus K square is equal to R square. So dapatlah dia punya jawapan dia X minus 3 square plus Y minus 2 square is equal to 13 over 5. Semua sekali ni square. Boleh?
Okay, lepas tu jawapan tak minta kan the equation. Dia kata find the equation. Dia tak mention standard ataupun general equation. Kamu buatlah lagi 2 step iaitu kamu expand dan akhir sekali simplify. Jadikan dia bla bla is equal to 0. Jadikan dia dalam bentuk general equation. Okay, ingat kalau soalan circle, kalau dia tak minta equation apa, kamu bagi standard equation, akhir sekali tinggalkan dia dalam general equation. Okay, itu untuk equation circle. Okay, so itu adalah soalan nombor 3. Okay, seterusnya soalan nombor 4, question number 4. Okay, find the equation of the circle with its center on the line X is equal to 3. So yang penting yang madam kata untuk topik circle dan juga elip parabola ni, topik konik ni, you all sketch. So line X is equal to 3. Lukislah line X is equal to 3. Untuk kegunaan kamu sendiri. Kalau dekat kertas jawapan pun kamu nak conteng tak apa. Lukislah, tak ada masalah. Kamu terlebih buat, tak akan hilang markah. So X is equal to 3 and passes through. So kamu pun lukislah circle, dia punya center dia ni X is equal to 3. Lukislah macam mana sekalipun. Nampak? Yang pentingnya X is equal to 3 ni dia punya center. So bila center dia X is equal to 3, confirm lah nilai H ke ni adalah 3. So nilai Y je yang kita tak tahu. So kita boleh labelkan sebagai 3, Y-nya adalah K sebab HK. H-nya 3, K-nya tak tahu, dia kata passes through. So bila passes through, 01 kita boleh tulis di sini 01. Yang ini pula adalah 05. Dan dia kata find the equation of circle. Bila nak cari equation circle pun samalah, kita perlu sekarang ni adalah center, HK dan juga radius. HK, dan kita perlukan dia punya radius. Itu saja. Bila dah ada center, dah ada radius, senang cerita. Terus je kita boleh dapatkan equation of circle. So untuk kes yang ni, kalau kita dah tahu dah dia punya, kat sini kamu tak payah dah lukis, nak sama, nak guna konsep teorem Pythagoras ke apa, tak perlu. Yang asas je sekarang ni kamu kena faham. Center dia ni bila dia kata perkataan passes through, yang ini adalah confirm, dia adalah radius. 3K ni pun ke titik 01, dia pun adalah radius. So kamu gunalah konsep, gunakan 3K205 adalah radius, 3K201 pun adalah radius, guna jarak antara dua titik. So 3 minus 0 square plus K minus 5 square. Letaklah set sebab ini ialah formula jarak antara dua titik. Is equal to sama kan? So 3 minus 0 square plus K minus 1 pun adalah square. Nampak? Sebab dia sama-sama radius. Ini pun radius, ini pun adalah radius. So sebab dia sama-sama set, kita boleh squaring both side, tak akan ada dalam set. So kita akan dapat 9 plus, yang ini kita akan expand. So K square minus 10K plus 25 is equal to right hand side, kita akan dapat 9K plus K square minus 2K plus 1. So simplify, nampak tak? 9 minus 9 habis, K square minus K square pun habis. So negatif 10K bawa ke sana. So kita akan dapat 24 is equal to 8K. So K is equal to 3. When K is equal to 3, so sekarang ni kita dapatlah dia punya center dia sekarang ni adalah 3. Selesai masalah. Bila dah dapat dah dia punya center dia 3, titik dia ni pun dah ada, kamu boleh dapatkan nilai radius dia. Letak kat sini pun tak apa, dah cukup dah. Sebelah sini ni untuk dapatkan dia punya radius. Sebab ini kan kita kira radius tadi, kita punya K kita dia dah dapat dah 3. So dapatlah dia punya jawapan dia, gantikan sahaja K ni dengan 3, kamu akan dapat 9 plus 9, nampak ni yang ini sebelah kiri saja ni. Tapi jangan lupa letak set lah. Sebab tadi kita hilangkan dia punya set. So 9 plus 9 minus 30. Sebab K-nya adalah 3. K plus 25. So kamu akan dapatlah dia punya nilai. Sini 25 plus ni sini 18. Kiralah kamu akan dapatlah dia punya nilai dia. Masuklah dalam standard equation.
Okay, settle. Itu soalan untuk nombor 4. Okay, next. We go for the number 5. Okay, so number 5, point A, B form a diameter of a circle. Find the equation of the circle. Okay, does the line x minus 3y is equal to 5 touch the circle? So yang dia bagi ni sekarang ni adalah hujung-hujung diameter. Okay, hujung-hujung diameter. Ini adalah A, katalah kita labelkan sebagai 15 dan B ni adalah negative 73. Okay, dia ni ialah hujung-hujung diameter. Bayangkan dia diameter sengit, abaikan yang sengit tu. Okay, sebab sengit tu seni. Okay, so dia punya kaedah yang pertama, macam biasa soalan yang first tadi, okay, kamu boleh dapatkan dia punya midpoint. Kamu cari midpoint, kamu akan dapat dia punya center. Okay, maksudnya macam biasa, okay, tapi madam tak nak tunjuk yang kaedah ini. Madam nak tunjuk lagi satu kaedah. Yang ini you all kira macam biasalah, center dia kamu akan dapat negative 7, okay, plus 1 over 2. Yang lagi satu titik dia adalah 3 plus 5 over 2. So you all akan dapat center sebab midpoint dia tu adalah center. Okay, so you akan dapat center dia 3. Okay, negative 3, negative 7 plus 1 over 2 dapat 3. Sini pula adalah 4. Okay, so dia punya center dia dapat 3, 4. Okay, so bila dapat 3, 4 center, so dia punya radius pun kamu boleh kira lah guna jarak antara dua titik. Titik negative 7, 3 kepada titik 3, 4 ni. Ataupun titik negative 7, 3 to the point 15. Kamu bahagi 2 dapat dia punya radius. Okay, so dia punya radius dia, okay, kalau kamu kira akan dapat negative 7 minus 3, okay, dapat negative 10, negative 10 square dia adalah 100, okay, plus ini pula 3 minus 4, okay, 1, so 1. Okay, betul-betul negative 7, okay, minus 3, okay, negative 10. Okay, sini 3 minus 4 dapat 1, okay, so dapat dia punya R dia. Okay, 101. Okay, so itu dia punya nilai kalau kamu kira guna kaedah midpoint. Tapi sekarang ni madam tak nak tunjuk kaedah tu sebab madam nak tunjuk satu lagi kaedah nak cari equation untuk circle ni. Okay, dapat dia punya nilai dia. Okay, dia punya ni ada salah sikit ni, negative 3, negative 1. Okay, sekejap dia dapat 17 kat mana silap negative 3, okay, sini 1, 5, okay, negative 7 plus 1, 6, betul dah dia punya center dia ialah negative 3, careless kat sini. Okay, sini adalah negative 3, 4. Okay, center dia ialah negative 3, careless kat sini. Okay, so dia punya R dia adalah 17, 17. Okay, ni nak cepat punya pasal jadi careless. Okay, so center dia negative 3, 4. So kamu kiralah R, kamu akan dapat equation yang sama. Okay, madam tak nak tunjuk yang itu. Madam nak tunjuk satu lagi cara. Okay, di mana kita boleh dapatkan equation of circle kalau dianya adalah hujung-hujung diameter. Okay, so kalau hujung-hujung diameter, okay, ini madam buat terus jam x plus 3 square, okay, plus y minus 4 square, okay, is equal to 17. Sebab dia punya R dia adalah 17. Okay, so bila you all simplify, you all akan dapat general equation dia. X square plus y square, okay, plus 6x minus 8y, okay, plus 8 is equal to 0. Okay, ini kalau guna yang midpoint Okay, ni madam nak tunjuk satu lagi cara. Okay, properties dia. Kalau hujung-hujung ni diameter, dia lalu mana-mana, okay, berada di lilitan circle ni, dia adalah perpendicular. Dia adalah normal. Nampak? Dia adalah normal. Okay, sebab itulah dia punya kaedah satu lagi untuk you all dapatkan equation of circle, okay, tanpa kita kira dia punya midpoint dia adalah, sini kita boleh letak sebagai x, y. Okay, so ini adalah A kan? Okay, so ini A, kamu gunakan konsep gradient. Nampak gradient? Y minus 5, titik sini ni, okay, over x minus 1. You all darabkan dengan, sebab ini kita punya gradient, kan kita tahu kalau dianya adalah normal perpendicular,
telah medium letak ini sebagai P lah katakan. So confirm lah gradient MAP kamu darabkan dengan gradient ini medium letak sebagai B sebab ini memang darab B. Darab dengan gradient of PB, nilai dia mesti is equal to -1. Sebab itulah kamu akan dapatkan dia punya equation seketerus. Kau guna konsep gradient. Darab gradient ini, darab gradient ini is equal to -1. Syarat dia adalah kalau dianya lalu center dan titik ni berada di atas circle. Confirm dianya adalah perpendicular. So yang ini pula kamu akan ambil y minus 3 over yang ini pula adalah x minus 7 akan dapat x plus 7. Is equal to -1. So kamu akan buat y minus 5 times y minus 3 is equal to -1. Kat sini x minus 1, ini pula adalah x plus 7. You all simplify. So sini we can get y square minus 5y minus 3y, we get minus 8y plus 15. Is equal to yang ini pula negatif. So yang ini you all akan dapat x square minus x, minus 7, so plus 6x, minus 7. So bawa ke sini, you all akan dapat y square, lepas tu yang ini minus 8y plus 15. Semua ni akan jadi plus lah, yang ini kan ni negatif. So akan jadi plus x square plus 6x, minus 7 is equal to 0. So cuba you all simplify. Yang ini sikit saja lagi. Nampak tak ni ada x kuasa 2. So x square. Plus y square. Nampak ni ada plus 6x. So plus 6x. And then minus 8y. Minus 8y. Ni nampak ni minus 8y. Minus 7 plus 15. So plus 8 is equal to 0. Nampak sama dengan yang di atas. Itu dia punya satu lagi cara you all nak dapatkan equation circle. Dia punya properties dia akan lalu center, dia akan ada mana-mana titik. Katalah di sini sekalipun pun sama, dia adalah perpendicular. So soalan boleh bagi macam-macam asalkan you all kena tahu dia punya properties dia. Kalau dia lalu center, hujung diameter, lepas tu satu titik dianya adalah perpendicular. Kalau kat sini pun, kalau dia langgar kalau dia sengit kat sini pun, memang ini pun dia adalah normal, perpendicular. Lepas tu dia punya soalan yang next tu, sama soalan macam yang tadi. Sama macam soalan yang nombor yang dikata y is equal to 2x tu. Cuma sekarang ni madam nak tunjuk, dia punya x square plus y square, berapa tadi? Plus 6x ke? Plus 6x minus 8y tadi kan? Plus 8 is equal to 0 tadi kan? Sebenarnya kamu bukan saja boleh guna x kan, kamu nampak nak ganti. Kalau kamu nak ambil y sebagai subjek kan susah. Y is equal to x minus 5 over 3. Nak ganti ke dalam y ni agak susah lah. Sebab dia jadi over 3 kan. Sebenarnya kita boleh gantikan juga dengan x. Maksudnya x is equal to 3y plus 5. Kamu gantikan ke dalam x tu dengan y. Maksudnya 3y plus 5. Ini adalah square plus y square. Plus 6, kita punya x-nya adalah 3y plus 5. Minus 8y plus 8 is equal to 0. You all dah takkan ada yang over tu dah. Yang dalam bentuk y ni dalam sebutan x. Kita boleh dapatkan juga dalam sebutan y. Jadikan dia kuadratik macam biasa. Maksudnya y square plus by. Plus C is equal to 0 pun boleh. Guna discriminant. B square minus 4AC is equal to 0. Kamu akan dapat benda yang sama. Kamu akan dapat is equal to 0. Dia tak semestinya X.
tak semestinya kamu jadikan ax square plus bx plus c is equal to 0. Sebenarnya dia adalah y pun boleh. Okay, tengok yang mana senang. So madam tak akan discuss yang inilah, you all kira lah. Tengok dia dapat is equal to 0 pun ataupun tidak. Itu soalan yang question number 5. Okay, kalau dapat is equal to 0, maksudnya dia adalah touch lah, dia touch. Kalau dia tak dapat 0, dia do not touch. Okay, itu soalan question number 5. Okay, so sama soalan tu yang madam tak bincang sebab nanti nak bagi dekat madam Nurul Nadia pula sebab dah pukul 10 dah ni. Okay, so last untuk question circle. Okay, dia kata kat sini dia circle, okay, C passes through 2.1142 and has a center at x axis. Yang pentingnya kamu lukis. Okay, kamu lukis circle. Okay, dia kata has a center at the x-axis. So inilah kita punya x-axis. Bila kamu lukis, kamu akan nampak. Okay, bila x-axis kita punya centernya adalah HK. Tapi bila x-axis kita tahu y-nya adalah 0. So di sini kita punya y-nya adalah 0. So kita dapatlah dia punya center dia H0. Okay, passing through 2 points. So 2 points dia kamu label lah di mana-mana. Katalah kat sini adalah 1, 1. Okay, dan di sini adalah 4, negative 2. Katalah kat sini 4, negative 2. 4, negative 2. So soalan pun sebenarnya adalah asas yang sama. Bentuk yang sama macam yang tadi. Yang titik 3K tadi. Nampak yang 3K tadi yang madam lukis. Bezanya yang tadi x is equal to 3. Yang ada titik ni. Yang ini bezanya dia kata x exists, maksudnya nilai y dia adalah 0. So asas dia pun adalah sama. Guna konsep jarak antara dua titik itu. Itu dia punya soalan nombor 6 sebab dia kata passes through. Boleh buat yang itu ataupun kalau kamu tak nak guna konsep yang itu, yang passes through, yang guna jarak R ini, kamu boleh juga gantikan ke dalam general equation. X square plus Y square plus 2GX plus 2FY plus C is equal to 0. Gantikan dua titik ni, kamu akan dapat dalam sebutan G, F dan juga C. Dan satu lagi, yang ini kamu takkan guna H0 lah. Kamu akan guna negative G, negative F. Dan kita dapatlah dia punya F dia adalah 0 pun boleh. Tak ada masalah juga. Dia akan dapat jawapan yang sama. Dan samalah juga yang B. Find the equation of tangent to circle at the point. Pun sama equation tangent tadilah, guna yang x, x1 plus y, y1 plus g, y1 tu lah, is equal to 0. So sebab madam tak boleh nak teruskan dah pukul 10 lebih dah. Nanti you all nak tengok ellipse dan juga parabola sebab soalan number 6 ni pun lebih kurang sama macam soalan yang tadi. Sebab tu madam kata dalam solution dia boleh macam-macam solution. Kaedah dia bukan satu saja. Dia boleh kaedah 2 atau 3 as long as asas dia kaedah dia betul. Jawapan dia akan dapat sama. So dia rasa tu saja bahagian circle. Madam serahkan kepada Puan Nurul Nadia pula lah. Untuk handle ellipse dan juga parabola. Thank you kepada Puan Hayati. Nanti saya akan sambung sikit lagi. Jadi harap tak tidur lagi Semua belum tidur lagi. Alright. Jadi saya nak share screen dulu. So for my part kita akan tengok berkenaan dengan ellipse dan juga parabola Jadi untuk soalan conics chapter 4 yang mana dia berada di section B. Jadi kebiasaannya macam yang Puan Nur Hayati cakap tadi lah. Ada soalan circle, mungkin ada parabola ataupun ellipse Tapi circle tu saya rasa memang ada lah. Jadi salah satu lagi adalah parabola ataupun ellipse. Tapi parabola dengan ellipse ni jangan risau.
dia lebih mudah daripada circle, berbanding circle. Seperti yang diterangkan tadi lah ya. Okey, jadi sebelum kita tengok penyelesaian kepada soalan, kita recap balik berkenaan dengan elips dan juga parabola. Okey, yang pertama elips yang pertama awak kena kenal pasti dia punya equation. Ni dalam bentuk standard form lah. X minus H kuasa 2 per dengan A kuasa 2 tambah Y minus K kuasa 2 per dengan B kuasa 2 sama dengan 1. Itulah adalah dia punya standard form. Okey, dan situasi dia, kita ada dua jenis elips. Okey, situasi pertama bila A itu lebih besar daripada B, jadi elips dia adalah horizontal. Okey, kemudian kalau situasi B, B lebih besar daripada A, okey, dia punya elips adalah vertical. Okey, jadi kita tengok daripada gambar rajah elips ni, nampak macam banyak kan nak kena hafal. Tapi sebenarnya tak banyak pun yang perlu dihafal. Okay, sebabnya kita tengok daripada dia punya center tu HK. Jadi kalau nak dapatkan dia punya bucu ataupun vertices, jadi kalau bucu yang di sebelah atas ni, jadi kita tengok kalau dia bergerak ke atas, yang bahagian X koordinat itu kekal, H tu kekal. Jadi K tu yang tambah dengan B. Jadi kalau dia bergerak ke bawah, K tolak B. Bahagian X koordinat tu kekal. Okey, manakala kalau dia bergerak ke kanan dan kiri, kita tengok K tu statik, K tu tak berubah. Kalau dia ke kanan, kalau vertex tu tambah A, kalau ke kiri, H tolak A. Manakala untuk fokus, kalau ke kanan, tambah C, kalau ke kiri, H tolak C, kalau dia bergerak kiri kanan. Bahagian X koordinat tu yang berubah. K tu kekal. Lepas tu kita tengok ada pula C ni, daripada mana C? Okey, daripada persamaan of ellipse tu, kita akan nampak A dengan B je. Okey, untuk dapatkan C, kalau A lebih besar daripada B, C square sama dengan A square minus B square. Okey, itu kalau A lebih besar daripada B. Sebaliknya kalau B lebih besar daripada A, C square sama dengan B square minus A square. Jadi C ni penting lah bila kita nak dapatkan dia punya fokus. Dan awak perhatikan kedudukan fokus tu berada di paksi major. Kalau A lebih besar daripada B, major dia X lah. Minor dia adalah Y. Jadi fokus dia berada pada major. Major axis. Okay, dan juga pada minor axis tu kita cuma ada bucu lah, vertices. Okay, manakala di major axis tu pun ada juga vertices dia. Jadi ellipse ni cuma ada center, ada bucu-bucu dia, yang mana kita ada major vertices dan juga minor vertices, dan kita ada fokus. Fokus mesti berada pada paksi major. Okey, itu berkenaan ellipse. Seterusnya kita tengok berkenaan parabola. Okey, parabola ada dua jenis juga. Yang pertama kalau dia selari dengan x-axis, jadi dia akan buka ke kanan ataupun ke kiri. Kalau dia buka ke kanan ni, kalau nilai P lebih besar daripada kosong. Kalau dia buka ke kiri, nilai P lebih kecil daripada kosong. Jadi kalau buka kanan kiri, ini dia punya persamaan dia. Y tolak K kuasa 2 sama dengan 4P, X tolak H. Kemudian ada directrix lah. X sama dengan H tolak dengan P. Okey, kemudian satu jenis parabola lagi. Kalau dia parallel dengan y-axis. Jadi kalau parallel dengan y-axis, dia akan buka atas. Ni atas ataupun buka ke bawah. Ni persamaan dia. X tolak H kuasa 2 sama dengan 4P Y tolak K. Jadi kena tahulah beza dia antara dua parabola tersebut. Okay, so let's try a few question. Okay, jadi soalan yang pertama, kita diberi ellipse. Okay, we are given an ellipse. Dan kita tak diberi dalam bentuk standard form. Ni dalam bentuk general equation. Kalau standard form of ellipse, it will looks like this. Okay, yang tadi standard form of ellipse macam ni. Alright, jadi yang diberi itu dalam bentuk general. Okay, satu lagi kemahiran yang sangat penting untuk chapter 4, awak kena menguasai kemahiran completing the square. Ini wajib untuk dapat menjawab chapter 4 dengan baik. Okay, jadi an ellipse 4x square plus py square minus qy minus 7 sama dengan kosong passes through 2 points ni. Okay, cari nilai P dan juga Q.
Okay, so the question for 7A ni awak cuma ganti je lah. At point 13 dan juga pada titik -2, -1. Dia bila gantikan tu awak akan dapat dua persamaan. Okay, yang mana sangat ringkas dan bila diselesaikan akan dapat nilai P -2, nilai Q -7. Jadi saya rasa tak perlu ditunjukkan sebab dia soalan straightforward saja. Okay, seterusnya kita tengok soalan B. Okay, hence find the general equation of parabola. Okay, which has its vertex at point PQ and passes through 13 and its axis is parallel to y-axis. Jadi kita nak cari persamaan parabola dan dia parallel to y-axis. Jadi first awak kena determine yang mana satu. Okay, parabola yang mana satu ni? Parallel to y-axis. Kalau parallel dengan x-axis, ini persamaan dia. Tapi tadi kita dapat tahu daripada soalan parallel dengan y-axis. So this is the equation. Okay, so the equation is x minus h kuasa 2 sama dengan 4p y minus k. Kemudian dia kata ada vertex pada titik PQ. Alright, jadi bermakna vertex dia, tadi kita dah ada P dan juga Q, -2 dan juga -7. Okay, jadi sekarang ni kita dah tahu dia punya vertex, so kita boleh gantilah nilai H dan juga nilai K. Alright, so gantikan. Jadi sini kita akan dapat X tambah dengan 2. Sebab H dia -2. Jadi kalau keluarkan akan dapat -2 lah. Sama dengan 4P, K dia -7. So bermakna Y tambah dengan 7. Okay, so apa dia masalah kita sekarang? Jadi persamaan ni tak lengkap sebab kita belum ada nilai P. So how do we find P? We know that the parabola passes through 13. Jadi awak gantilah 1 plus 2 kuasa 2. Okay, 4P. Okay, Y adalah 3 tambah dengan 7. So boleh cari tak nilai P? Okay, so you can find P. P sama dengan 9/40. Okay, seterusnya awak gantikan semula untuk lengkapkan persamaan tersebut. Jadi X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okay, dia P ganti dengan 9/40. Kemudian Y tambah dengan 7. Okay, so you can simplify. Okay, dia nak general equation jadi awak kena expand. Okay, you have to expand and simplify. Okay, sebab dia bukan nak standard form, dia nak general equation. Jadi awak kena expand dan simplify. Lastly akan dapat 10x kuasa 2 tambah 40x tolak dengan 9y tolak dengan 23 sama dengan 0. Okay, so selesai general equation. Okay, so that is number 7. Okay, let's move on to number 8. Okay, number 8. The Cartesian equation of an ellipse is given by this equation. Ini dalam bentuk general equation. Jadi kita nak express in standard form. Okay, so the important skill that you need to really know is how to do completing the square. Okay, so macam mana nak buat completing the square? Pertama awak kena susun dahulu. Jadi 4x kuasa 2 tolak dengan 16x. Susun dulu. Kita tambah dengan 9y kuasa 2 tambah dengan 36y tambah dengan 16. Ataupun 16 tu boleh pindahkan ke sebelah sana. Jadi sama dengan negatif 16. Okay, kemudian kita nak buat completing the square, you have to make sure coefficient of x square dan juga y square tu kena 1. Jadi sekarang coefficient x square apa? 4. Jadi kena keluarkan lah, kena factorize. Jadi x kuasa 2 tolak dengan 4x. Okay, kemudian yang y punya keluarkan 9. So akan dapat y square tambah dengan 4y. Okay, sama dengan negatif 16. Okay, jadi sekarang ni kita akan buat computing the square. Okay, jadi saya akan buka kurungan besar kuasa 2 tolak dengan kurungan kecil kuasa 2. Ni dalam dia penghuni dia x lah. Okay, tambah dengan 9.
Okey, yang ni kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Penghuni dia Y lah. Okey, sama dengan negatif 16. Jadi kita nak isi apa di tempat kosong tersebut? Kita akan ambil koefisien X lah. Kita bahagi 2. Jadi kita dapat negatif 2. Sini pun kita letak negatif 2. Yang Y pula kita ambil koefisien Y lah. Kita bahagi 2. Jadi kita dapat tambah 2. Ini pun tambah 2. Okay, semudah itu je untuk buat completing the square. Lepas tu awak kemaskan. Jadi X tolak 2 kuasa 2 tolak dengan 4. Kita tambah dengan 9. Y tambah 2 kuasa 2. Okey. Kita tolak dengan 4 juga kita tolak dengan 4. Sama dengan negatif 16. Okay, so itu next step. Alright, seterusnya kita akan expand. Masukkan balik 4 tu. Okay, masukkan balik. Jadi kita akan dapat 4. Yang ni biarlah kat luar kurungan tu Okay, awak expand. Okay, tolak dengan 16. Okay, tambah dengan 9. Y tambah 2 kuasa 2. Okay, tolak dengan 9 darab 4 adalah 36. Okay, sama dengan negatif 16. Kemudian yang constant tu semua awak pindahkan ke sebelah kanan. Okay, jadi yang sebelah kirinya tinggal 4 X tolak 2 kuasa 2 tambah dengan 9 Y tambah 2 kuasa 2 sama dengan berapa? Okay, sama dengan 36. Kemudian jangan lupa standard form bagi ellipse dia kena sama dengan 1. Ni sama dengan 36 Jadi awak kena divide everything with 36. Jadi bila bahagi dengan 36 akan dapat X tolak 2 kuasa 2 per dengan 9 yang ni. Kita tambah dengan Y tambah 2 kuasa 2 per dengan 4 sama dengan 1. Okay, you have to divide all the term with 36. Okay, so dah siap dah. That is our standard form of ellipse. Okay, seterusnya. Pada soalan seterusnya. Determine the coordinates of the center, vertices and foci. Foci itu merupakan plural bagi fokus of the ellipse. Okay, so from the equation. From the equation, which is the standard form. Okay, formula dia macam ni. Okay, Y tolak K kuasa 2 per dengan B kuasa 2 sama dengan 1. Okay, so we found out that A sama dengan 3. Bila kita compare, B sama dengan 2. So ini bermakna apa? A is greater than B kan? Okay, A 3, B 2 kan? Okay, A sama dengan 3, B sama dengan 2. So itu bermaksud A lebih besar daripada B. Jadi kalau A lebih besar daripada B, ini rupa ellipse-nya. That is the ellipse. Kalau B lebih besar daripada A, bermaksud yang bahagian Y itu lagi panjang. Dia macam tu ellipse dia. Tapi kalau A lebih besar daripada B, ellipse dia adalah horizontal. Okay, so fokus. Jadi kita perlukan nilai C. Okay, jadi A lebih besar daripada B. So C square sama dengan A square minus B square. Okay, so 9 tolak dengan 4. Sama dengan C square lah. Sama dengan 5. Jadi C sama dengan punca kuasa 5. Okay, so we need the coordinate of its center visible from the equation. Center kita dah ada lah. Daripada equation tu kita boleh keluarkan dah. Kita nampak center dia adalah 2, negatif 2. Settle center. So kita letak kat sini lah. 2, negatif 2. Okay, kemudian we need the vertices. Okay, so bucu dia. Okay, jadi kalau bucu atas, kalau bergerak ke atas, koordinat X ke koordinat Y yang berubah? Y lah kan? Okay, so 2 tu kekal. Kalau naik ke atas, dia akan tambah dengan A. Okay, A tadi 3. Kalau turun ke bawah, okay, X tu kekal. Okay, negatif 2 tolak dengan 3. Okay, itu kalau bergerak atas bawah. Kalau bergerak kanan kiri, kalau ke kanan,
Okey, kalau ke kanan koordinat X lah yang berubah saya salah tadi. Okey, kalau atas bawah tu kena B Ada kaitan dengan B. -2 tambah dengan 2. Yang bawah -2 tolak dengan 2 Atas bawah dia link dengan B. Okey. Manakala yang sini pula adalah Y dia tak berubah Y dia kekal -2. Kalau dia ke kanan 2 tambah dengan A. Okey, kalau ke kiri okey -2 tu tak berubah lah. 2 tolak dengan sorry. Yang atas bawah tadi adalah dengan B. Dia kena berhubung dengan B yang kanan kiri tu dia berhubung dengan A. Okey, so itu cara nak menentukan dia punya vertices. Okey, fokus. Fokus berada pada meja saja So kat sini fokus. Okey, so fokus jadi kalau dia bergerak ke sebelah kanan 2 tambah dengan C. C berapa? Set 5. C adalah set 5. Manakala Y tak berubah lah. Okey, kalau ke kiri 2 tolak dengan set 5. Yang koordinat Y dia tak berubah kalau bergerak kiri kanan. Jadi perlu hafal apa-apa tak sebenarnya tak perlu hafal pun. Jadi awak kena ingat macam tu lah. Tapi tadi saya salah sikit Kalau atas bawah tu dengan B. Kalau vertices lah. Kalau kanan kiri A Kalau fokus dia berkaitan dengan C. Okay, so that is the way to find the vertices and focus. Okay, tapi kena simplify lah dan tulis balik vertex and focus tadi. Okay, seterusnya kita kena sketch. Dia sketch awak tandakan lah semua koordinat. Bagi vertex, focus, center dan vertex tu biasanya kita tandakan yang major je major dia adalah yang berada di paksi X lah. Okay, yang paksi Y ni merupakan minor. Tapi kalau nak tulis pun tak ada masalah jadi kita sambungkan je semua titik-titik dia. Dan pastikan awak sambungkan tu biarlah rupa elips. Jangan nak rupa segitiga ke, nak rupa bentuk lain so itu semua salah lah. Dia mesti rupa elips. Awak sketch dulu tak apa, kemudian tandakan dia punya point tu supaya dia kena untuk plot tu. Okey, seterusnya kita tengok pula. Kita ada nombor 8 Ada nombor 9 cepat pula. Okey, nombor 9. Given one focus of an ellipse is -3, 2 and one vertex on the minor axis is 1, -1. And if the major axis of the ellipse is parallel to x-axis. Okay, daripada ayat ini kita dapat kenal pasti dia adalah ellipse yang ini. Bukan yang ni sebab dia kata major tu parallel dengan x-axis. Okay, so we want to find its equation. Okay, to find equation of ellipse, we need what? Kita perlukan H, kita perlukan A, kita perlukan nilai K, kita perlukan nilai B So that is what we need to find the equation of the ellipse. Okay, tapi apa yang diberi kepada kita? Dia bagi fokus -3, 2. So negatif tu kita letak sini lah. Okay, -3, 2. Kemudian dia bagi satu vertex pada paksi minor. Jadi kalau kita tengok paksi Y dia, sini dah 2. Jadi ni -1, jadi bawah ni lah yang diberi Okay, jadi 1, -1 Okay, so center dia. Okay, so apa dia punya center tu? Okay, what is the center? Okay, center dia adalah 1, 2. How do I know the center is 1, 2? Okay, because we look at the focus. Focus ni dia bergerak kanan kiri. Ni dia bergerak ke kiri lah. Okay, jadi bermakna kalau bergerak kanan kiri, yang ni tak akan berubah. So automatically we know that is our K. That is our K. Daripada situ. Kemudian dia bagi satu bucu. Yang mana bucu tu dia melibatkan pergerakan atas bawah. Okay, jadi kalau pergerakan atas bawah, bermakna nilai ni tak berubah. So automatically we know this is our H. Daripada situ kita dapat
our H and our K, our center. Okay, so H dah ada, K dah ada. Okay, so now what do we need? Okay, kita perlukan A dengan B untuk melengkapkan equation tersebut. Okay, so negative 3 ni, fokus tu, merupakan satu tolak dengan C. Sama dengan negative 3. Okay, so daripada sini kita tahu C sama dengan 4. Okay, tapi kita bukan nak C kan, kita nak A dengan B. Tak apa, boleh. Okay, kemudian from here, how do we get negative 1 ni? Iaitu kita ambil 2 tolak dengan B. Sebab dia turun ke bawah. 2 tu dia punya K sama dengan negative 1. Okay, so what is our value of B? B sama dengan 3. Okay, dah ada C, dah ada B. Okay, so can we find A? Jadi, apakah relationship dia antara CB dengan A ni? Okay, so kita tahu bentuk parabola, bentuk ellipse kita macam ni. So, ini bermakna A lebih besar daripada B. Jadi, kalau A lebih besar daripada B, C square sama dengan A square tolak dengan B square. Okay, so do we have our C? Yes, 16. Okay, do we have our A? No, we don't have our A yet. And then do we have our B? Yes. Okay, so B square is 9. So that means our A square is 25. So A is set 5. Kita akan ambil yang positif je lah sebab dia adalah length, panjang. Okay, so dah ada A, B pun dah ada. So lengkapkanlah persamaan ellipse tersebut. Semudah tu je, ganti je. So that means lastly, the equation of ellipse that we are talking about is x minus 1 kuasa 2 per dengan A kuasa 2. A kuasa 2, 25. Kita tambah dengan Y tolak dengan 2 kuasa 2 per dengan B kuasa 2. B kuasa 2 berapa tadi? 9 sama dengan 1. Okay, lengkap. Okay, dia kata it's equation. Dia tak kata general equation ke standard form ke. So it's okay. You can leave the equation of ellipse that way. Alright, so that is number 9. Okay, so we are going to discuss the last question, number 10. So I'm sorry if I am going to take extra time for about 5 minutes. Okay, macam tu boleh Okay, find the equation of parabola with vertex negative 2, 1. Okay, and passes through point 17 and has a horizontal symmetric axis. Then sketch the graph of the parabola. Okay, so untuk parabola ni, you have to determine which one. Adakah parabola yang ini, okay, ataupun this parabola. Which one? Okay, which parabola we are talking about for this question number 10. Okay, so the answer lies here. Okay, and has horizontal symmetric axis. Okay, so let's look at our parabola. Okay, yang mana horizontal symmetric axis? Okay, this one. Jadi, we are talking about this parabola. Horizontal symmetric axis. Okay, jadi persamaan parabola yang terlibat adalah yang ini, this one, this equation. Okay, so what is given to you? Vertex dia dah bagi, sangat senang lah. Okay, jadi Y tolak K, jangan tertukar ambil negatif 2 pula ni K ni. Y dia berkawan dengan K. Okay, so K is 1, so we have Y minus 1 kuasa 2 sama dengan 4P X minus H. Jadi X tambah dengan 2. Okay, so our problem again, we don't have the value of P. So how do we find P? We have the 0.17. So gantikan. Jadi kita akan dapat 7 tolak 1 kuasa 2 sama dengan 4P 1 tambah 2. Okay, so you will get the value of P sama dengan 3. Okay, dah dapat P, kemaskan semula. Jadi persamaan bagi parabola ini adalah
Y tolak 1 kuasa 2. Okey, sama dengan 4P. P adalah 3, dia 12. YX tambah dengan 2. Okay, so that is our equation of parabola. Okay, kemudian apa yang dia suruh buat adalah dia kena, we have to sketch Okay, we have to sketch the parabola. Okay, so to sketch the parabola, senang sahaja. Kita tandakan dia punya bucu dia. Vertex dekat mana? Negatif 2, 1. Okay, so tandakan negatif 2, 1. So agak-agak dekat sini lah. Jadi P dia adalah positif bermakna dia buka ke kanan. So kita buatlah nganga ke kanan. Tapi tanda kan you have to label. Vertex is negative 2, 1. Okay, again, one more thing important about parabola is the focus. Okay, kena cari dia punya focus. Okay, apa dia formula focus? Focus adalah H tambah P K Okay, itu dia punya formula. Okay, jadi the focus is H tambah PK. Okay, which is awak akan dapat 1, 1 dia punya focus. Okay, 1, 1. Okay, formula dia adalah H tambah PK. Fokus mesti dalam mangkuk dia tu Okay, kemudian one more thing, you have to mark the directrix. Directrix mesti dekat luar. Okay, apa dia formula directrix? H tolak P. Okay, X sama dengan H tolak P which is kita akan dapat X sama dengan negatif 5. Kemudian jangan lupa tandakan paksi, paksi X, paksi Y. So make sure dia ada rupa bentuk parabola, kemudian ada label kepada paksi, label kepada titik yang penting iaitu vertex dan juga fokus. Kalau ellipse kena tandakan dia punya vertices dia, fokus dia dan juga center. Dan jangan lupa labelkan paksi. Kemudian jangan lupa kena ada rupa Kalau ellipse tu kena ada rupa ellipse Jangan nampak macam saya bagi tahu tadi macam segitiga ke, macam silinder ke Jadi dia mesti berbentuk ellipse. Parabola mesti berbentuk parabola Okey, jadi masa pun dah 10.34. Jadi untuk perbincangan soalan saya nak akhirkan di sini. InsyaAllah kami akan reshare semula dan juga sedikit kata-kata akhir lah sebelum kita akhiri sesi kita pada malam ni. Jadi saya nak ucapkan selamat hari raya. Okay, dia tak selamat lagi nak ucapkan selamat hari raya. Dan juga kena ingat peperiksaan adalah 8 hari lagi. Ataupun kurang daripada 8 hari. Jadi hari ni kita tak kira dah. Kita bermula daripada esok kemudian sampai hari Rabu depan je. Hari Khamis minggu depan sudah pun exam. Okay, jadi ingat tu Jadi awak kenalah buat dengan yang terbaik, jangan menyesal di kemudian hari. Sebabnya awak dah habiskan masa dekat matrik ni setahun. Okay, bagi yang SES tu dah dekat 2 tahun dah dekat sini. Takkanlah tak nak capai sesuatu yang membanggakan. Membanggakan diri sendiri dan juga keluarga lah terutamanya. Jadi masih lagi sempat dan berpeluang untuk kita buat ulang kaji di saat-saat akhir ni. Okay, jadi Madam Yati ada sebarang kata-kata akhir sebelum kita tutup sesi kita. Samalah. Madam pun ucapkan supaya you all boleh jawab exam dengan elok. Study, usaha. Yang pentingnya, minta restu, minta doa supaya mak ayah doakan kamu jawab exam dengan tenang. Dan kamu pun kena usahalah. Kena usaha sementara masih ada masa ni. Kelantan kata panggil senapah ni. So tu sajalah dari Madam. Dengan kata-kata senapah tu, kita mengakhirilah sesi kita pada malam ini. So terima kasih semua. Thank you semua. Wish you all the best. Good luck. Buat yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. 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 Okay, you are welcome.